Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid sekalian, selamat pagi. Kita akan teruskan sesi PDPR kita untuk Unit 4, Masa dan Waktu Matematik Tahun 4, Standard Kandungan 4.5, Operasi Asas Masa, manakala standard pembelajaran yang perlu kamu kuasai pada hari ini ialah 4.5.1, menyelesaikan ayat matematik tolak hingga 3 nilai. Masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu, bulan dan tahun, tahun, dekad dan abad. Baiklah murid-murid, untuk kemahiran menolak masa yang melibatkan hari dan jam, kamu boleh rujuk juga muka surat 155 buku teks kamu. Kita perhatikan soalan yang pertama, 6 hari tolak 3 hari 4 jam, nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, langkah pertama yang perlu kita buat adalah lukis dulu bentuk T. Okey, buat bentuk T seperti mana kemahiran menambah masa yang awak telah belajar minggu lepas. Okey, masukkan nilai hari dan jam, kemudian masukkan nombor 6 hari di ruangan hari dan sifar jam di ruangan jam sebab 6 hari tak ada jam. Kemudian tolak 3 hari 4 jam. Okey, kamu perhatikan di sini sifar jam nak tolak 4 jam tak boleh. Okey, tak cukup. Jadi kita perlu minta daripada rumah hari. Okey, minta 1 hari. Okey, 1 hari yang awak minta tadi bawa ke rumah jam akan menjadi 24 jam. Bukan jadi 10 dia akan jadi 24 jam. Sebab kita tahu hubungan 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam. Jadi 1 hari awak bawa ke rumah jam akan jadi 24. Okey, bertemu dengan sifar. Jadi 24 tambah sifar adalah 24. Kemudian atas dah besar, bawah kecil, kita boleh tolak macam nombor biasa. 24 tolak 4 akan dapat 20 dan 5 hari tolak 3 hari akan dapat 2 hari. Kemudian kita keluarkan tempoh masa ni adalah bersamaan dengan 2 hari 20 jam. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang kedua. 4 hari 2 jam tolak 1 hari 16 jam tolak 1 hari 9 jam, nak jawapan dalam anu jam. Okay, langkah pertama kita buat bentuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah hari dan jam. Masukkan nilai 4 hari 2 jam tolak 1 hari 16 jam. Awak perhatikan di sini 2 jam nak tolak 16 jam tak cukup. Jadi kita minta daripada hari. Okey, 4 hari akan menjadi 4 tolak 1 adalah 3 hari. 1 hari tadi yang awak minta akan kita masukkan ke rumah jam. Okey, sebelum tu kita tahu 1 hari adalah bersamaan dengan 24 jam. Jadi 1 hari masuk ke rumah jam akan jadi 24 jam. Kemudian 24 jam bertemu dengan 2, maka kita tambahkan dulu. 24 jam tambah 2 jam adalah 26 jam. Okey, 26 tolak 16 atas besar bawah kecil. Jadi kita boleh tolak macam nombor biasa. Okey, 26 tolak 16 adalah 10 jam. 3 hari tolak 1 hari adalah 2 hari. Okey, belum habis. Kita nak tolak lagi 1 hari 9 jam. Maka 10 jam tolak 9 jam adalah 1 jam. 2 hari tolak 1 hari adalah 1 hari. Okey, kemudian kita keluarkan. Tempoh masa ini sebenarnya adalah 1 hari 1 jam. Okey, tak boleh sebab nak jawapan dalam jam. Jadi 1 hari ini kita jadikan 24 jam. 1 hari adalah 24 jam tambah 1 jam adalah bersamaan. Semua sekali adalah 25 jam. Jadi sudah memenuhi kriteria kehendak soalan hendak dalam jam. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang ketiga yang melibatkan penolakan masa dalam unit minggu dan hari. Soalannya 5 minggu 2 hari tolak 6 hari, nak jawapan dalam minggu dan hari. Langkah pertama yang perlu kita buat adalah lukis bentuk T dan masukkan unit masa yang terlibat adalah minggu dan hari. Kemudian kita masukkan nilai nombornya adalah 5 minggu 2 hari tolak 6 hari. Okey, kita perhatikan di sini 2 hari nak tolak 6 hari tak cukup. Jadi kita minta daripada rumah minggu. Kita minta 1 minggu, maka 5 minggu itu akan menjadi 4 minggu. 1 minggu yang kita pinjam tadi, kita masukkan ke rumah hari, dia akan menjadi 7 bertemu dulu dengan 2.
akan menjadi 9. Okey, tu 7. Kita tambahkan dulu dengan 2 akan jadi 9. Sebab 1 minggu adalah 7 hari. 7 hari tambah 2 adalah 9 hari. Okey, yang atas besar, yang bawah kecil kita boleh tolak macam nombor biasa 9 tolak 6. Hari adalah 3 hari. Dan 4 kita turunkan. Okey, jadi jawapan akhirnya adalah 4 minggu 3 hari. Baiklah, murid-murid, kita terus kepada contoh yang keempat. 8 minggu tolak 6 minggu 2 hari tolak 5 hari. Jawapan dalam hari. Kita perhatikan di sini adalah melibatkan penolakan sehingga 3 tempoh masa. Okey, mula-mula kita buat untuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah minggu dan hari. Kita masukkan nilai nombornya adalah 8 minggu, harinya adalah sifar, jadi 8 minggu. Sifar hari tolak 6 minggu 2 hari. Kita kena laksanakan dulu tolak satu persatu. Sifar tolak 2, sifar hari tolak 2 hari tak boleh. Jadi kita minta daripada 8. Jadi 8 minggu kita minta 1 minggu akan menjadi 7 minggu. Yang 1 minggu tadi kita bawa ke rumah hari. Okey, 1 minggu adalah bersamaan dengan 7 hari. Jadi 7 hari bertemu dengan sifar akan dapat 7 lah. Okey, kemudian 7 besar tolak 2. Jadi kita tulis tolak macam biasa. 7 tolak 2 adalah 5. Dan 7 minggu tolak 6 minggu adalah 1 minggu. Okey, awak perhatikan di sini belum habis. Jadi kita kena tolak lagi dengan 5 hari. Bawah hari kita letak lagi. Tolak 5 hari. Okey, 5 tolak 5 adalah sifar. 1 turunkan. Ini bermaksud bakinya adalah 1 minggu. Tapi jawapan nak dalam hari, maka kita tulis sama dengan 1 minggu adalah 7 hari. Baiklah murid-murid, kita terus kepada contoh yang kelima, penolakan tempoh masa melibatkan tahun dan bulan. Okey, 10 tahun 7 bulan tolak 1 tahun 9 bulan, nak jawapan dalam tahun dan bulan. Okey, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat bentuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah tahun dan bulan. Okey, nombornya adalah 10 tahun 7 bulan tolak 1 tahun 9 bulan. Awak perhatikan di sini 7 bulan nak tolak 9 bulan tak cukup, jadi kita minta daripada rumah tahun, kita minta setahun. Maka 10 tahun tolak setahun akan jadi 9 tahun. 1 tahun yang kita minta tadi bawa ke rumah bulan akan menjadi 12 bulan. Sebab kita tahu 1 tahun adalah bersamaan dengan 12 bulan. 12 bulan ni kena tambah dulu dengan 7 akan menjadi 19 bulan. Okey, 19 tolak 9 atas besar bawah kecil dah boleh kita tolak macam nombor biasa. Okey, 19 bulan tolak 9 bulan adalah 10 bulan. 9 tahun tolak 1 tahun adalah 8 tahun. Maka kita keluarkan jawapan akhirnya adalah 8 tahun 10 bulan. Baiklah, kita terus kepada contoh yang keenam, penolakan tempoh masa yang melibatkan dekad dan tahun. Okey, soalannya 20 dekad, 3 tahun tolak 4 tahun tolak 5 dekad 8 tahun. Nak jawapan dalam dekad dan tahun. Okey, mula-mula kita buat bentuk T dan masukkan unit yang terlibat iaitu dekad dan tahun. Okey, masukkan nilai 20 dekad 3 tahun tolak 4 tahun. Okey, kita perhatikan di sini 3 tahun nak tolak 4 tahun tak cukup. Jadi kita minta sedekat daripada rumah dekat. Jadi sedekat 20 tolak 1 tinggal 19. Okey, satu dekat yang kita minta dari 20 tadi kita bawa ke rumah tahun. Kita tahu satu dekat bersamaan dengan 10 tahun. 10 tahun tu tambah dulu dengan 3 akan menjadi 13. Kemudian 13 tolak 4 atas besar bawah kecil dah boleh tolak macam nombor biasa. 13 tolak 4 adalah 9. Okey, 19 dekad turunkan. Okey, tolak lagi dengan 5 dekad 8 tahun. Okey, 9 tolak 8 adalah 1 tahun. 19 dekad tolak 5 dekad adalah 14 dekad. Kita keluarkan jawapan jadi sama dengan 14 dekad 1 tahun. Baiklah, kita terus kepada contoh yang terakhir, contoh ketujuh, penolakan tempoh masa melibatkan abad dan
tahun. Okey, soalannya 3 abad 20 tahun tolak 1 abad 36 tahun. Nak jawapan dalam abad dan tahun. Kita bermula sekali buat bentuk T dan masukkan unit yang terlibat adalah abad dan tahun. Masukkan nilai 3 abad 20 tahun tolak 1 abad 36 tahun. Okey, kita perhatikan di sini 20 tahun nak tolak 36 tahun tak cukup. Jadi kita minta dari rumah abad. Kita minta 1 abad, maka rumah abad 3 tolak 1 abad jadi 2 abad. 1 abad yang kita minta tadi bawa ke rumah tahun akan menjadi 100 sebab 1 abad adalah 100 tahun. Okey, 100 bertemu dengan 20 ni akan kita tambahkan menjadi 120 tahun. Okey, 120 tahun tolak 36 tahun akan dapat 84 tahun. Sebab atas bawah besar, bawah kecil, awak boleh tolak macam biasalah. Sifar tolak 6 tak boleh. Minta daripada 2, 2 jadi 1, 10 tolak 6 adalah 4, okay, 11 tolak 3 adalah 8. Kita boleh tolak macam nombor biasa bila di atas tu tempoh masanya adalah besar. Kemudian 2 abad tolak 1 abad akan dapat 1 abad. Jadi jawapan akhir kita keluarkan adalah 1 abad 84 tahun. Baiklah murid-murid, ini merupakan latihan untuk kamu pada hari ini. Uji diri muka surat 157. Cikgu nak kamu salin soalan A, B, C, D, E, F, G, H dan I semualah. Salin soalan dan buat langkah pengiraan. Tunjukkan dengan terang dan betul. Kemudian ambil gambar serta hantar kepada cikgu untuk cikgu semak dan berikan markah tahap penguasaan untuk kemahiran menolak masa ini. Okey, sekian. Terima kasih.